Hai semua, hari ini saya nak bincang tentang bagaimana mengaplikasi teori kepimpinan kontingensi pada pemimpin abad ke-21. Kepimpinan yang berkesan akan menghasilkan pekerja yang berkualiti. Pemimpin mengaplikasi gaya kepimpinan yang paling sesuai akan meningkatkan produktiviti pasukan dan mengekalkan semangat pekerja. Apa itu teori kepimpinan kontingensi? Teori kepimpinan kontingensi memfokuskan pada bagaimana situasi tertentu mempengaruhi keberkesanan pemimpin dan bagaimana kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan diri dapat menjadi alat terpenting di tempat kerja. Keberkesanan pemimpin bergantung pada sama ada gaya kepimpinan mereka sesuai dengan situasi tertentu. Menurut teori ini, seseorang individu boleh menjadi pemimpin yang berkesan dalam satu keadaan dan pemimpin tidak berkesan dalam keadaan lain. Untuk meningkatkan kemungkinan anda menjadi pemimpin yang produktif, teori ini mengatakan bahawa anda seharusnya dapat memeriksa setiap situasi dan memutuskan apakah gaya kepimpinan anda akan berkesan atau tidak. Gaya kepimpinan ialah gaya orientasi tugas, orientasi hubungan, menyokong penyataan dan sebagainya. Apakah faktor yang mempengaruhi teori kepimpinan kontingensi? Antaranya ialah gaya pengurusan, matlamat dan objektif, dasar syarikat, gaya kerja pekerja, semangat pekerja. Model apakah yang berkaitan dengan teori kepimpinan kontingensi? 1. Contingency Leadership Model. 2. Leadership Continuum Model. 3. Pathgo Leadership Model. Cara mengaplikasi teori kepimpinan kontingensi di kalangan pemimpin abad ke-21. Langkah pertama, mengenal pasti gaya kepimpinan seseorang pemimpin. Langkah kedua, memahami situasi pemimpin tersebut. Langkah ketiga, cari gaya kepimpinan yang betul dan sesuai untuk pemimpin tersebut. Contoh, seseorang pemimpin dipercayai dan disukai oleh semua pasukannya. Semua pasukannya menyiapkan kerja mereka dengan tersusun. Pemimpin ini mempunyai kuasa memberi ganjaran dan hukuman. Apakah model yang sesuai untuk pemimpin ini? Jawapannya ialah Contingency Leadership Model adalah sesuai diaplikasi untuk pemimpin ini. Untuk memimpin pasukan mereka dengan baik, pengurus dan penyelia mungkin perlu menyesuaikan gaya kepimpinan mereka dengan keadaan semasa atau menyerahkan beberapa tanggungjawab kepimpinan kepada rakan sekerja. Contoh, seorang pengurus yang bernama Peter. Peter biasanya lebih mudah berkomunikasi secara bertulis berbanding berkomunikasi secara lisan. Oleh itu, biasanya Peter menolong pasukannya menghantar email untuk melaporkan hasil kerja pada akhir minggu. Bagaimanapun, terdapat seorang pekerja baru di pejabat tidak senang dalam berkomunikasi bertulis. Untuk menghubungkan pekerja ini, Peter perlu berusaha mengubah kaedahnya dan menolong pekerja ini secara langsung, atau dia harus menyerahkan tugas ini kepada penolong pengurus. Dalam contoh ini, Peter bukan pemimpin yang tidak berkesan. Peter dapat menerima kenyataan bahawa dia perlu menyesuaikan diri dengan keadaannya dan bukan berusaha memaksa pekerja baru itu mengikut cara kepimpinannya. Peter masih boleh menjadi pemimpin yang produktif dan menolong pasukannya dengan lebih berkesan. Teori kepimpinan kontingensi boleh diaplikasi di kalangan pemimpin abad ke-21 agar menghasilkan pemimpin yang berjaya dari semua aspek di dalam organisasi. Terima kasih.